Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijaba an wujuhi hadhihi al-ma'ani wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, muka surat 35 tu 6 daripada atas. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dikatakan, ni kata waqila lah. Nah, kalau ikut ada dan tu, pasal Arab dia ada waw pada situ. Nah, Arab dan dikatakan, eloknya lagu tu. Dikatakan as-sabqi harfun as-sabqu, baca as-sabqu. As-sabqu harfun jadi khabar, mubtada. Harfun tu khabar tu. Wa tikraru alfun. Itu syair dia. Wa tikrar. As-sabqu harfun wa tikraru alfun, wa tikraru alfun. Apa makna tengok dia tu? Artinya bermula potongan bacaan itu. Jadi kita berhenti bacaan, potongan bacaan, hafal tajuk besar kita tu lah. As-sabqu tu. Kita hafal sikit-sikit. Satu huruf dan mengulang-ulang itu 1000. Faham ke dah? Baik. 1000. Alfun tu mana 1000. Makna dia kita potongan, apa dia kata ni, bermula potongan bacaan itu satu huruf. Makna dia kita hafal sikit-sikit satu huruf tu. Apa orang lebih kata ini kinayah daripada qillah. Hadza kinayatu anil qillah. Tu dia buat daripada satu huruf tu, bukan makna satu huruf kita baca atau kita hafal kita apa ni, makna dia kinayah daripada sikit. Faham tak? Tak perlu kita ni baca banyak-banyak. Kita mula-mula baca nak mengaji apa semua tu kan. Dia macam syair dia. Sebab kinayah daripada sikit benda tu. Tak payah perlu banyak-banyak. Macam mana hafal Quran. Sekali tiba sampai 3-4 juz. 3-4 juzuk. Maksud dia sikit tu. Tu kinayah. Faham tak bahasa kinayah lah. Kiasan daripada kata satu huruf tu, itu kinayah anil qillah kata dia. Dan mengulang-ulang itu 1000. Apa pula? Yakni banyak ulang. Kita baca sikit tak apa, tapi kita banyak ulang. Ulang-ulang itu 1000. Apa makna 1000? Yakni ulama kata kinayatun anil kasrah, menunjukkan itu kinayah pada banyak. Bukan kata ulang 1000 kali, tapi kalau 1000 kali lekat semua.
Maksud dia, kita ulang tu banyak, baca sikit tak apa-apa. Kita hafal tu benda tu, ambil sikit-sikit, tapi kita ulang tu banyak kali. Itu lebih baik. Daripada kita baca tu banyak, tapi kita ulang sekali dua. Nampak tak? Itu. Tu maksud dia kinayah daripada yang kata alfun mana 1000 tu, kinayah menunjukkan kata banyak ulangan tu lah. Itu lebih baik daripada kita baca tu banyak, tapi kita ulang tu sikit. Maksud dia kita ulang tu banyak, dan kita baca benda tu sikit, itu terlebih baik lah. Sekali sikit. Itu maksud dia. Itu disebut lah. Maka katanya al-qail, kata orang yang berkata lah. Satu huruf itu kina ialah tu. Jadi bermula katanya. Kita ambil tu. Mubtada. Maka bermula katanya, kata al-qail, kata orang yang berkata. Ni siapa yang kata ni? Syekh Abu Bakar Zanji itu kan. Yang berkata, satu huruf itu ialah tu khabar. Ialah kinayah daripada sedikitnya. Kinayah daripada sedikitnya. Apa maksud kinayah? Kinayah ni maksud dia? Nak kata apa kinayah? Bahasa kita apa? Lebih kurang tak? Ibarat. Kinayah kalau bahasa kiasan lah. Bahasa kiasan. Kiasan daripada sedikit. Tu. Dan katanya, kata orang yang berkata 1000 itu kinayah daripada banyaknya. Nampak tak? Itu kinayah, mana kiasan daripada banyak. Banyak sahaja. Bukan hakikat begitu. Kata dia. Itu kinayah ataupun kiasan saya, bukan hakikat dia lagu tu. Faham tak? Mana sikit ni satu huruf, baca satu huruf alif gitu saya ulang pasal tak perlulah benda tu dah. Tapi itu nak buat kata kinayah daripada sikit dan banyak lah. Faham situ. Qala musannif rahimahullah. Dan sayugia bahawa memulai ia penuntun ilmu. Dan sayugia bahawa memulai ia talabul ilmi, penuntun ilmu tu dengan suatu daripada ilmu itu qadar yang terlebih hampir kepada faham orang yang mengaji. Jadi kita nak mula benda tu, kita mula dengan satu daripada ilmu-ilmu yang qadar yang terlebih hampir kepada kefahaman kita. Jangan kita mula baca kitab yang tinggi-tinggi hak tak tahu lah. Ambil hak yang bawah. Sebab tu kaedah kita orang mengaji ni macam tu lah. Tak kira lah guna lah. Faham lah tu. Macam budak-budak perlu baca Quran, baca Iqra dulu. Tak apa lah. Satu. Hampir kepada benda yang mudah. Kepada kefahaman kita. Mula-mula mengaji tiba dulu nafis dah lah. Ayyabtadi'a bi syai'in yakunu aqrabu ila fahmihi. Manakala dia mula dia tu dengan sesuatu daripada ilmu-ilmu itu qadar yang terlebih hampir kepada faham orang yang mengaji, orang yang menuntut ilmu, dan mudah belajarnya. Benda yang mudah belajar, yang tak payah sangat, tidak dia lari habis kalau dia mula payah-payah. Jadi mudah-mudah tu dengan ketiadaan penat dan payah. Maksudnya benda tu yang kita dapat mudah tanpa kita ada penat dan payah, penat lelah. Maksudnya kita nampak benda tu lah. Tak perlu kita fikir panjang-panjang. Mula yang kitab yang macam tu. Betul kaedah. Orang mengaji pun kali sikit. Kalau orang mengaji nahu tu, mula-mula mengaji batan bina lah. Tu sorak lah. Nahu baca alfiah. Alfiah dah baca alfiah mati lah. Jurmiyah, lepas Jurmiyah naik atas sikit lah. Syarah dia kuih atas lah. Kuih atas baru sampai kawakib, baru sampai alfiah lah. Tiba-tiba mula pergi mengaji baca alfiah. Baca alfiah. Allah. Lari kau tu. Gitulah. Kali sikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan adalah Asy-Syekhul Imam. Imam ni mana ikutan kita. Al-Ustaz tu kalau
Kalau bahasa Arab, ustaz ni mana profesor. Profesor ni ustaz. Ustaz doktor, mana profesor, doktor apa-apa. Kita ustaz ni lelaki. Syekh tak ke mana. Gitu. Arab gitu. Al-ustaz, al-imam, imam mana ikut al-ustaz, mana tok guru lah. Syarafuddin Al-Unqaili. Baca dengan dhammahkan ain, Unqail. Al-Unqaili berkata ia Ustaz Dr. Al-Unqail, bermula yang betul di sisi aku pada menentukan potongan bacaan yang dimulai akan potongan bacaan tu pada mula-mula itu, yakni pada mula-mula belajar tu. Pada mula-mula belajar tu, barang ialah barang yang memperbuat akan barang tu oleh masyayikh kami, dia kata. Macam mana tok guru kami buat kat kami waktu kami mula mengaji dulu, kata dia. Kerana bahawasanya mereka itu, tok guru kami tu memilih mereka tok guru tu bagi orang yang baru belajar akan kitab-kitab yang kecil-kecil. Nampak? Depa pilih kitab kecil-kecil. Gitu. Pekah pun ngaji kitab aku, kita ngaji dari Sebian gitu kan. Mula-mula macam telak. Lagi cara kitab Melayu lah kita kata lah. Boleh baca buku Riyah. Lari. Jadi orang baru-baru ni baca kitab kecil-kecil tu. Kecil tak apa, kata Tok Guru. Dia kolang kecil pun, tapi kalau ada semua, okey. Faham tak? Macam kubang ke bawah lah kan. Haruan pun ada, puyu pun ada. Sepat pun ada. Tapi kalau kolam besar pun, keli semata awak pun. Malah. Kolam keli lah. Tak lebih lah. Walaupun dia besar tapi dia ni. Tapi kalau kolam kecil pun, dia ada belakang okey. Baik-baik. Maksudnya dia rasa semua lah. Habis tu, kata dia, Tok Guru kami dulu pilih kitab kecil-kecil. Ni kita ni bahasa-bahasa tak seronok mengaji kecil ni. Bahasa lagu bangga mengaji hafal. Tapi kecil kalau ada belakang baik-baik daripada, boleh rasa belakang. Daripada besar yang dalam mata. Memilih mereka itu bagi orang yang baru belajar akan kitab-kitab yang kecil-kecil. Pasal apa? Kerana bahawasanya kitab kecil-kecil itu terlebih hampir kepada faham. Terlebih hampir kepada kefahaman. Kena faham mudah lah. Bahasa dia mudah. Lebih faham. Dan mendhabitnya, mana terlebih hampir atau pada kata faham, terlebih hampir kepada mendhabit. Dhabit itu mana ingat, mengingatinya, ingat lah. Faham lah. Faham tu bahasa Arab, bahasa Melayu pun faham juga dah. Itu terlebih hampir kepada kefahaman kita dan terlebih hampir kepada ingatan kita. Dhabit tu mana ingatan. Dan terlebih jauh daripada jemu dan puas. Nampak? Kitab kecil ni dia lebih jauh daripada jemu. Maksudnya gaya anak ni habis kita tukar kitab baru. Kalau kitab besar tu sekali mengaji 8 tahun ni. 8 tahun pun nak habis. Tok Guru baca-baca kalau lagu kita baca tu mesti boleh baca perang balik. Tok Guru baca kali satu. 8 tahun pun habis beti kitab. Tu hari-hari kalau baca sebulan kali mampu. Ni yang kata ma hafiza qarra wa ma kutiba qarra. Barang yang kita hafal itu kita akan kejap, akan kukuh qarra dalam ingatan kita. Wa ma kutiba, ada apa yang kita tulis itu juga akan kukuh. Kerana benda tu tak hilang samalah apa. Terlebih puas, dia terlebih jauh daripada jemu dan puas. Jadi tak puas. Gaya alah kita gaya nak ni habis.
Gitu. Dan terlebih banyak jatuh masalahnya antara manusia-manusia. Dalam kitab yang halus-halus ni, dia lebih, kalau kita tengok kitab kecil-kecil. Sebab tu untung ngaji kitab Melayu ni, kerana kita tak payah mengaji kitab banyak-banyak lah. Kerana dia nak buat kitab, dia cedok daripada banyak kitab. Ambil kitab ni lah. Jadi kita baca ni belakang-belakang ada. Dia ambil yang penting-penting lah. Nah, kerana masalah-masalah ni, dia tengok dia, yang biasa dia buat kitab kecil-kecil ni, kerana masalah sekitar dia, apa yang berlaku, dan dia berasa ni, dia tulis kitab lah. Sebab tu dia cedok pada kitab-kitab, bagai-bagai kitab. Sebab tu banyaklah kitab-kitab kecil. Tak usah. Satu masalah. Kita sembahyang Jumaat. Jadi tu imam, jadi makmum tak apa. Jadi tu imam. Allah Akbar, kita takbir. Bila kita takbir, makmum belakang takbir selalu lah. Kan? Allahu Akbar. Tengok kita puasa. Silap. Kok puasa tak ni? Pok kita apa? Kita rongkaikan takbir kita. Maksudnya kita batalkan takbir kita. Bila kita batal takbir kita nak buat kena. Makmum belakang. Satu masjid Satu masjid. Yang kita Allahu Akbar kita puasa lagu tak puas. Kita batal kan? Kita batal. Ni makmum belakang satu masjid. Nah, kalau bayar jemaah 3-4 orang boleh buat boleh buat tempat dia. Ni satu masjid. Maka apa? Disebut dalam kitab, ada satu kitab panduan sembahyang jemaah. Teruk je lah lu buat tapah. Hajur Rahman lu buat tapah. Lan tu kita lain tu nak cari tak jumpa. Dia takbir pelan-pelan. Seorang-seorang tak angkat tangan balik. Tak boleh angkat tangan tu sunat ya lah. Ya Allahu Akbar kita Dia takbir semula. Ida. Antu makmum dia kira terpakai. Tu nak buat kata masalah dia benar tu. Benda tu masalah yang berlaku. Tok guru ni dekat kita apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita lain saya tak jumpa. Tak harap boleh jumpa. Masalah tu. Ada dalam kitab panduan sembahyang jemaah tu uji Rahman debut tapah. Ada dalam kitab tu. Kita tengok. Banyak lagi lah kitab-kitab tu. Ya Allah. Lepas tu disebut lagu tu. Kerana dia kitab kecil ni, dia terlebih banyak jatuh masalah ni, berlaku masalah jatuh ni. Masalah-masalah di antara manusia. Mana ada di dalam kitab yang kecil-kecil tu. Dan sayugia bahawa menulis ia penuntut ilmu akan potongan-potongan bacaan yang ia penuntut ilmu tu hafal daripada gurunya itu. Nampak? Tulis. Jangan tak tulis. Dhabit begitu. Kita bukan nak ingat begitu. 3 kali terentak bam batas ubi tu lupa. Apa yang betul dhabit. Apa yang potongan-potongan yang dia hafal pada guru dia ambil, dia tulis. Dia hafal, lepas tu dia tulis keluar. Dia tulis simpan. Dia tulis tahu. Apa orang-orang ke belakang. Sebab tu ulama-ulama hadis dulu zaman bukan buku hadis, betul tak? Zaman pergi ambil hadis daripada seorang-seorang. Bila Tok Guru. Zaman Imam Syafi'i tak tulis hadis. Zaman Imam atas, Imam Abu Hanifah, Imam Malik tak tulis hadis. Dia pun mengapai dalam perut dia buat. Dalam dada dia pun. Imam Bukhari baru bukukan kitab hadis betul-betul ya. Zaman tu. Maka dia ambil pun. Maka apa yang dia dapat pada guru dia tulis. Apa yang dia pungut dia tulis. Dia tulis simpan. Dia buat kitab. Baik. Menulis tu kemudian daripada faham dan dhabit. Bahan dan faham dan ingat lah. Ingat dan tetap pada hati itu. Dhabit tu mana ingat. Dia tetap lah. Dan mengulang-ulang akan dia. Selepas pada dia ulang tu dia tulis. Akan sebagai ulang yang banyak, kata dia. Kerana bahawasanya tulis itu memberi manfaat sangat-sangat. Tulis itu dia beri manfaat sangat-sangat. Dan bahawa tiada menulis ia
orang yang belajar ataupun penuntut ilmu, talabul ilmi tadi ni, akan suatu yang tiada ia penuntut ilmu tu erti. Erti tu mana erti? Akan suatu. Maknanya jangan dia tulis barang yang dia tak erti. Maksudnya bila dia nak tulis, letak dalam kitab dia tu, maksud dia benda yang dia kejap dah, faham tak? Betul aku mana tu abang dulu aku mana. Tulis hak yang kita dah kejap dah, faham tak? Kita tulis. Kita tengok, oh begini. Sama-sama jangan tulis. Pasal apa? Kerana tu ilat. Sebab dia. Sebab kata jangan tadi. Kerana bahawasanya membawa ia menulis akan sesuatu yang ia tak erti tu kepada jemu. Tabiatnya, perangai dia jemu. Kita tulis satu benda, nak apa aku tulis ni tu, lama-lama dia naik meluat. Dia nak jemu. Apa benda yang aku tulis? Baik. Dan menghilangkan cerdik. Gitu. Ataf pada kata jemu. Maknanya dia membawa kepada jemu. Yang kedua dia membawa kepada menghilangkan cerdik. Dan mensia-siakan waktunya. Hampir mengaji saja. Entah apa hang tulis, tak tahu dah. Bila dia memang dia cerak, dia kejap betul dalam ingatan dia yang dia boleh. Bila dia tulis, bila orang tanya, nanti aku tengok. Benda dapat lah. Macam tu. Habis. Qala musannif rahimahullah. Dan sayugia bahawa bersungguh-sungguh ia orang yang menuntut ilmu pada memahamkan dan mengertikan atau samalah daripada gurunya. Dia bersungguh-sungguh memahamkan dan mengertikan daripada gurunya. Mengerti, memaham dan mengerti itu dengan amati. Perhati. Sama ya. Amati itu bahasa Arab, yang di Melayu kan perhati pun. Perhati bahasa kita lah. Amati, perhati, sama. Ada bahasa Arab. Bahasa kita lah. Bahasa kita. Bahasa Arab dia panggil ta'ammul. Mana kita perhati sungguh-sungguh. Kita amatikan dia. Daripada barang yang mengatakan dia akan barang tu oleh gurunya. Maksudnya dia fahamkan apa dia yang tu dia kata betul-betul. Jangan kita tak faham benda tu, lepas tu kita bawa. Jadi kita jam kita lah. Betul kita betul. Aku pasal lagu ni, terus ada perasan. Bagi faham dulu apa benda. Nampak? Yang betul-betul. Sebab tu kaedah dia perlu kepada guru. Kadang-kadang kita tengok kita faham cara kita. 1000 jenis orang, 1000 faham orang. Betul tak? Macam tu. Dia sama ilmu ni dengan makan lebih kurang. Kita makan gulai semangkuk, tapi rasa tak sama. Orang yang makan masin, dia kata gulai ni tawar. Betul tak? Tapi orang yang makan masin, dia tak sedap kau ni. Betul tak? Kalau dia tu makan masin. Hak orang seorang ni dia makan tak lemak. Dia kata gulai ni tak sedap, cerai. Gulai sayang. Sayang. Kau yang makan macam tu, hak tu ni sedap macam ni. Jadi 4 orang sekelas makan sidang tu, 4 orang. 4 tu tak sama. Baik dah dia. Sama. Macam kita baca buku. Kadang-kadang kau ni faham ni. Kefahaman tu berbeza. Lepas tu dia perlu kepada surahan dan keterangan yang disyarah oleh guru, baru dia dapat. Jadi kita fahamkan benda tu betul-betul, baru dah ni apa yang tu guru kata. Kena dengar ujung-ujung bawa. Dan dengan kita, dia kata dan dengan fikir-fikir dan banyak mengulang-ulangkan. Jadi kita fikir, kita fikir, kita kaji tengok. Pasal kita banyak kita ulang-ulang kerana bahawasanya tahalu asyan, mana tak ada balik tu. Apabila sedikit potongan bacaan dan banyak mengulang-ulangnya potongan bacaan dan perhati-perhatinya, jawab bagi kata apabila tadi ni, nescaya didapatkan dia kan potongan bacaan dan diretikan akan dia.
akan potongan bacaan. Betul, dia Tok Guru baca potongan dekat mana Tok Guru baca. Jadi kita faham benda tu, kita ulang dia banyak kali lah. Kita baca, kita tengok apa ni, maka benda tu insya-Allah dapat. Ada satu ni di Kedah tu, dia jenis macam Pakistan dia je. Bukan dia jenis Kabul orang jenis itulah. Dia cerita dia hafal Quran, ambil pada mulut guru betul. Nah, dia ambil pada mulut guru. Dia tak baca pakai ni. Ada lah Quran tu, tapi maksudnya dia hafal, ambil mulut guru. Kalau Tok Guru baca satu ayat tu ngapa hari tu. Nah. Dia apa ni? Ingat waktu abang saya duduk dia cerita waktu duduk di tahfiz dulu, dia kata hampa keluar mak tahfiz ni, dia kata kalau boleh ingat satu juzuk pun cukup lah. Tak juzuk mana-mana pun lah, cukup dah dia kata. Abang duduk 3 tahun di sini boleh ingat satu juzuk pun cukup lah. Tapi bagi ingat sungguh macam ingat Fatihah. Macam ingat Fatihah. InsyaAllah dia kata okey dah tu. Tapi dia kata dia mengapai, dia ambil daripada mulut guru. Kalau guru baca sikit-sikit lah itu. Dia ulang tu. Tapi dia kalau tanya, dia boleh abang. Alimul Hakim dalam Quran ada berapa kali? Dia abang berapa kali, dia abang surah ni, ayat ni, sampai 100 dia boleh. Dia ambil sungguh, dia ambil gitu. Maksud dia, apa yang guru ni dia perhati, dia mengapai hati tu ya, faham tak? Itu potongan yang guru dia bagi hari-hari macam tu. Kita nak syok, banyak dia tak boleh mana. Maksud dia jadi apa ni? Jadi kita perhati, kita ulang, nescaya didapat. Tu jawab, nescaya jawab apabila sedikit, nescaya didapat dan diertikan akan dia. Akan apa? Akan potongan bacaan tu. Dikatakan. Yang dikata pada syair. Pada syair. Hifdhu harfaini. Harfaini dengan mana kalimataini? Khairun min sima'in wiqraini. Baca kasrah waw. Wiqra mana alhaml, mana tanggungan. Wa fahmu harfaini khairun min hifdhi wiqraini. Apa makna tengok dia tu? Ingatkan dua patah itu. Dua patah mana dua kalimah. Harfain mana kalimatain. Terlebih ialah tu khabar. Ialah terlebih baik daripada mendengar dua tanggungan. Apa mana dua tanggungan? Maksudnya iaitu bait syair dia lah. Dengar tapi dia apa? Dia tak erti. Mana dia kita dengar. Ingatkan dua patah. Dua patah tu mana dua kalimah. Satu kalimah, dua kalimah. Macam kita ada ni lah. Bahawa dia kata, baca dua kalimah syahadah. Kalimah, apa mana kalimah? Ikut kalimah ni, ni je kalimah. Kalimah dengan makna jumlah. Kalimah la asyhadu lah. Asyhadu la ilaha illa Allah. Baik. Ni kita kata satu kalimah ni masyaallah Muhammad Rasulullah. Kita panggil dua kalimah. Bagi dua kalimah ni dua kalimah ni. Ni kalimah ni. Satu. Ni. Perkataan. Ni kalimah. Perkataan. Maknanya kita dengar dua, dia kata harfain dengan mana kalimah. Dua huruf. Kalau huruf
Ini satu huruf. Alif satu huruf, shin satu huruf, ha satu huruf, dah satu huruf. Itu huruf. Mana dia huruf dengan mana kalimah. Kita dengar bait syair. Kita dengar apa-apa benda yang dia sebut dia tak. Ingatkan dua patah itu, mana dua patah? Dua patah dan mana dua kalimah itu ialah terlebih baik daripada kita mendengar dua tanggungan, dua bait syair. Kalau ni bait syair ni mana dia ni? Hifdhu harfaini khairun min sima'il wiqrain, satu bait. Satu tanggung Lepas tu dia kata ni wa fahmu harfaini khairun min hifdhil wiqraini. Mana dia itu satu bait lagi, satu tanggungan lagi faham? Kita boleh kita ingat dua kalimah. Kita ingat apa? Hifdhu satu, harfain satu. Itu terlebih baik daripada kita ingat kita baca dua bait. Terfaham bait. Potongan. Bait ni bait syair ni. Bait pisang mas bawa belayak. Masak sebiji. Tafti. Takat tu lah. Dua bait dia panggil. Bait tu panggil mata alfiah. Alfiah tu 1000 bait. Kalamuna lafdul mufidun kastaqim summa. Apa dah? Tu kalau tu dia punya tu satu bait. Dia ada 1000 bait tu dia panggil alfiah. Satu bait. Apa ni dia kata? Ingatkan dua patah itu terlebih baik daripada mendengar dua tanggungan. Maksud dia dua tanggungan tu iaitu kita dengar tetapi kita tak erti apa. Faham tak? Kita dengar banyak satu bait tapi kita tak tahu datang apa. Kena ingat pula. Sebab tu dia banyak dengar. Dan erti dua patah itu terlebih baik daripada. Dan erti dua patah. Mana erti itu mana mengerti. Erti ni bahasa orang dulu kan. Erti dengan mana kita mengerti. Kita reti, kita faham, kita tahu. Dua patah itu terlebih baik daripada ingat dua tanggungan. Kita ingat dua tanggungan tapi kita tak tahu tentang apa. Faham tak? Cuma kita reti baca, kita ingat dalam kepala otak kita. Tapi kita tak tahu apa benda. Sebab tu budak tahfiz kena hantar bagi mengaji. Sebab tu kena mengaji kitab. Kalau dia bawa Quran semata, dia tak boleh nak keluar apa benda dalam Quran tu. Faham tak? Cuma hal ni faham. Dia maksud dia boleh, dia ingat. Alhamdulillah tu hari. Itu cantik dah. Tapi kalau dia kejap dengan kita hari, lagi kemah. Nampak? Hal dia macam tu. Tidak, dia tak boleh. Cuma dia boleh ingat apa benda yang ni, tapi dia tak tahu apa benda. Faham tak? Situ. Dia tak tahu apa benda. Kehendak tu. Tak tahu. Lepas tu kena mengaji alat dia pula tu dah. Baru nak boleh buat keluar daripada araknya lewat keluar kalau tak mengaji alat dia. Cuma dia tu boleh dia reti bahasa, dia tahu macam kita pun tahu, kita reti bahasa macam kita ni, kita reti. Sekali jangan satu sahaja tu kita tahu semua makna dia. Tapi apa kehendak kita ni kita tak reti. Faham tak? Macam itulah depa dengar Quran. Arab sendiri tu. Cuma mereka ni kalau yang tahfiz dia baru boleh mengapai macam kita jugalah. Kalau tak tahfiz tak mengapai juga dia pun. Mau bahasa Arab dah. Gitu ya. Lepas tu dia kata, dan erti mana kita mengerti, kita reti dua patah itu terlebih baik daripada ingat dua tanggungan. Dua bait syair kita ingat belakang lah. Tapi kita tak tahu apa benda. Reti mana mengaji satu-satu. Itu terlebih baik. Baik, maksudnya dia adalah terang tiada berhajat kepada mensyarah kerana senang. Dia buat tu. Maksud dia terang lah. Abang atas ni tak perlu pada mensyarahkan lagi benda-benda tu. Habis. Qala musannif rahimahullah. Dan apabila bermudah-mudah ia penuntut ilmu. Dia buat mudah-mudah. Dan segan. Ia malas lah. Segan mana malas.
ia penuntut ilmu tu pada memahamkan. Dia buat mudah-mudah. Allah ambil api ya. Ngapai api dulu. Nah. Dan mengambil erti. Mana dia segan, dia malas untuk memahamkan dan dia malas untuk atau pada mengambil erti. Ambil erti ni maksudnya ambil bagi faham. Nah, dia malas nak buat bagi faham. Dia memang sistem kita mengaji. Saya duduk tengok dulu lah. Tak tahulah zaman lah sistem macam mana. Macam saya dulu. Umur sebelum waktu ingat waktu mula-mula masuk ngaji dulu, umur sekarang 1 lah. Nah, itu 13 tahun. Kita daripada sekolah rendah tak tahu apa Arab ni. Bila tak tahu apa Arab, waktu duduk ni, cuma Tok Guru paksa suruh tekan mengapai. Waktu tu ialah memang umur tu memang tanggungan kita dibagi macam tu ya. Faham tak? Apa benda hafal sudah dia tak. Macam hukum tu. Pagi-pagi piduk ke dia baca jurmiyah al-kalamu wal lafdhul murakabu. Apa tu? Dia suruh ngapai. Mengapai. Esok mengapai sampai habis. Tapi hang tak tahu apa benda. Memang umur tu dan dia tak mengapai dia tibai lah. Dia sakai memang umur tu. Ya Allah. Jadi bila lama-lama bila dia bagi benda tu dia nak bagi duduk ada dalam kita dulu. Nah. Jadi bila kita tanya ni apa hang mengapai sudah. Kita dengan apa tak pernah mengaji Arab nah. Daripada sekolah apa tu pergi mengaji tu. Saya ingat kita ni Ta'lim muta'alim ni kita ni. Umur 14 tahun saya mengaji. Tak ni. Dalam 40 ke. Lama lah. Jadi ala kuliah macam tu. Tapi dia nak bagi memaham tu. Dia ada peringkat-peringkat dia lah. Lepas tu baru lama-lama bila kita pergi mengaji, kita duduk ni, baru kita tahu, oh, rupanya benda ni lah. Jadi keuntungan macam kita duduk semayang lah. Bukan kita mengapai sekarang betul tak? Kalau sekarang pun nak papai Fatihah, mayang tu mampu, torak tak habis dah. Apa pula lepas ia kan nak wujud apa pula. Jadi bila umur tu ni lah mengapai tak boleh. Apa yang kita baca dalam semayang sekarang ni, hak kita mengapai dulu, sekolah rendah dulu ni betul tak? Itu lah yang boleh. Kalau lah dia nak ni, tak ingat dah otak tu orang ni. Jadi ala kuliahnya dia lekat dulu, lepas tu baru dia apa ni. Memang dia kaedah dia macam tu. Lepas tu bila atas kita pula bila mai ke semakin kita apa ni, kita dah boleh fahaman Tok Guru apa ni, atas kita lah kita nak ambil faham benda tu ataupun tidak. Gitu. Lepas tu dia kata, dan apabila bermudah-mudah ia dan segan ia, dibuat mudah-mudah, dibuat alai-alai lah. Dan segan ia pada memahamkan dan segan pada mengambil ertinya, erti tu, dan tiada bersungguh-sungguh pada mengulang-ulang lah 1 kali atau 2 kali, nescaya beradat ia. Beradat ni mana nescaya kebiasaan ia penuntut ilmu akan demikian pada apa-apa pekerjaan lah. Demikian itu, maka tiada mengerti ia akan cakapan yang mudah. Cakapan yang mudah ertinya. Maksudnya dia tak, bila dia buat ambil mudah, dia tidak mengerti akan cakapan yang mudah ertinya. Mana mudah mengertinya dan mudah dapatnya atau pada mengerti atau pada ertinya. Dapat tu. Apa yang dia dapat, apa yang dia erti, benda-benda tu dia tak akan dapat kalau dia buat mudah-mudah. Pasal apa? Kerana Tok Hilal bagi kata tiada mengerti tu. Maka tiada mengerti kerana beradat. Tabiat mana beradat mana kebiasaannya. Tabiat di mana perangai. Kebiasaan perangainya penuntut ilmu tu dengan tiada faham. Memang asal kita daripada tak faham. Tambah kita buat nak ambil, tambah nak faham, lagi-lagi tak faham lah dah. Gitu. Memang asalnya beradat mana kebiasaan, tabiat kita, perangai kita tu tiada faham dan mengertinya. Itu memang asalnya kita tak faham, kita tak erti. Tapi bila orang habaq pun kita buat halal-balai, buat nak ambil indah tak indah, erti apa, ikut erti tak erti, masyarakat.
Lagu budak-budak kita kadang-kadang dia segan dia, mak dia ajar suruh pergi mengaji ni duduk juga ikut orang kata apa. Dia tak minat dah untuk jadi gitu. Dia tak buat ni. Maka sayugia, seeloknya bahawa bersungguh-sungguh ia penuntut ilmu dan berdoa akan Allah Ta'ala. Tu atas pada kata bersungguh-sungguh. Maka elok dia bersungguh-sungguh, elok dia berdoa. Doalah ke Tuhan akan Allah Ta'ala. Dan merendah diri kepadanya. Dan dia panggil waw tu waw ma'iyah. Dan dengan makna serta. Dan dengan makna serta. Serta merendah diri. Berdoa dan merendah diri. Dan tu ada waw ni macam-macam. Ada dia panggil wawul ma'iyah berserta. Mana dia dengan makna berserta dan tu. Mana dia doa berserta dia merendah diri. Jangan doa sambil meninggi diri kita no. Lagu kita pergi minta duit kat orang, cakap pinggang sambil. Minta pinjam duit Pergi dia pegang, cakap pinggang. Aku dia kata buat duit ni sikit tak ramai sembang lah. Dah tahu minta main pinjam pasal siapa nak bagi Tobat orang tak bagi, betul tak? Dia kena pijak dia. Dia tahu hak tak pernah-pernah. Hang ni mesti ada pasal majek aku Dia tahu tak jawab pun. Apa-apa? Dia tanya lah. Anak apa? Main pinjam 100 aku kata dah. Tapi tu pelik haji aku ni Tapi dia bagi juga. Dia tahu tapi dia bagi. Mana? Seorang ni. Ni cakap pinggang. Bila kita doa serta merendah diri dan merendah diri mana serta merendah diri. Merendah diri kepadanya kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana Tok Ilat bagi kata sayugia. Sayugia. Seeloknya pasal apa dia suruh kita bersungguh-sungguh dan kita berdoa ke Tuhan tu? Kerana bahawasanya memperkenan ia Allah Ta'ala akan mereka yang berdoanya mereka akan dia lah, akan Allah Ta'ala dan memintanya. Allah Ta'ala ni Tuhan berkenan apa yang kita minta dan tiada mensia-sia ia Allah Ta'ala akan mereka yang berharap akan dia. Yang berharap akan dia. Ini orang yang tuntut perkara dikasih serta melebih sebab. Apa yang Tuhan kasih. Jadi kita harap kat Tuhan, insya-Allah Tuhan bagi. Yang berharap akan dia akan Allah Ta'ala. Kita harap tu, maka kita harap belajar, maka Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu. InsyaAllah Tuhan bagi. Allah Ta'ala tak nak sia-sia hamba dia. Minta. Tapi kena sungguh-sungguh lah dalam menuntut ilmu ni lah. Dia ilmu ni, dia main satu tahap, dia panggil dia berasa zauq. Bila orang yang berasa zauq, tak apa dah, berasa sedap dia lah. Berasa lazat. Apa benda pun. Dia panggil ada zauq dia, tak apa dah. Entah nak dapat tu lah, payah jenuh lawan juga lah. Bila ada orang yang dapat tu, dia sayang lah ilmu ni. Jadi kita macam main time COVID ni, pasal kalau tak boleh pergi mana, jadi bahasa kosong lah. Pasal kita, memang rutin kita macam tu. Orang yang semayang hari-hari, kalau dia buat kerja, waktu masuk dah, dia naik lemah. Betul tak? Tapi bila dia boleh macam main asak, bila dia dah lepas main asak, dia rasa lega, lapang, buat kerja senang. Pasal biasa semayang. Orang yang tak nak semayang, dia tak nak rasa apa. Betul tak? Macam tu lah keadaan dia. Macam kita orang yang bila rasa zauq mengaji, dia mengaji. Tiba-tiba tak nak mengaji, dia rasa kosong. Gitu. Memang nak rasa zauq. Ada rasa manis, ada rasa sedap. Bila rasa sedap, tak apa dah, apa benda pun. Siapa mengai? Kita orang yang jenis bukan kaki mancing. Tengah jam kita pasal lama lah. Pergi duduk tahu, tunggu apa kan. Burung Raja Wali, Raja Udang lah. Tunggu ikan nak timbul. Tak timbul. Tak dapat. Tengah jam lempak sekali kan. Apa? Kai-kai tu kita lempak lagi. Ngarut dia ni. Pasal kita tak minat lah. Tapi orang yang minat, sehari boleh tunggu walaupun tak dapat ikan. Dan tak bisa tengok orang jebak burung. Jebak. Yang jebaknya tu yang tangkap burung tu, pangkap burung tu. Lepas tu dia letak ada denak burung dalam tu.
Ke kampung dia. Dia sanggup dia merangkak atas dalam rumput tu. Dia sama mana kan tu. Merangkak sampai tengah tu. Bukan ada apa dia akan burung tu je. Kan? Pergi kita tengok perangai. Lepas tu di atas kepala ni dia berbual macam kayu-kayu apa daun-daun lah. Dia tak bagi burung tu perasaan lah. Dia kelingan dia ada. Dia mati tengok. Tengok perangai orang. Macam-macam. Minat ni tak boleh kira. Boleh faham? Kalau kita mampu kita macam tu. Bila tunggu burung nak tak nak turun ke dak gitu. Lambat je tu. Baik buka lambat. Senang. Dia tak syok lah senang. Tak syok. Dia kena benda macam tu. Macam-macam orangnya. Sekarang dia tak berburu denak lah. Dia berburu cermin dalam jebak tu. Lepas tu dia letak lah telefon ke apa-apa benda yang berbunyi macam tu lah. Yang bunyi tu lah. Dia burung ni dia mai tahu. Dia mai tengok ada apa? Ada nak lawan. Dia pi laju lagi laju. Cermin dia lah. Boleh. Kalau ada empat macam tu, kemengan cermin. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu taala. Kita okey apa ke 10 ah? Sikit. Bersyair akan kami, kata dia, oleh Syekh Qawamuddin. Bersyair akan kami. Mana dia? Syekh Qawamuddin ni dia syair kat kami. Qawam ni orang yang menetapkan agama. Qawamuddin itu gelaran dia tu. Nama dia Hamad bin Ibrahim Ismail As-Saghar. Safar As-Saghar Safar. Qawamuddin Hamad Ibrahim Ismail Safar. Baik. Bersyair akan suatu syair. Kita ambil situ. Imla'an lil qadhi. Bersyair akan suatu syair bagi Qadhi Khalil bin Ahmad Sajarzi. Matikan ra tak apa. Zi. Nama orang ni. Payah nama orang ni. Dia bukan ada timbangan, dia tidak ada wazan. Nama orang. Ialah hasil maksudnya. Khulasah dia tu. Syair tu maksud dia gini, kata dia. Ialah hasil tu mana khulasah. Khulasah ni mana? Maksud syair. Khulasah lah. Hasil ataupun dapatan daripada syair. Apa dia yang dia kena dalam syair dia? Dia nak saya tak tahu, bukan dia ambil syair tu sungguh pun. Dia tahu tak datangkan bit syair tu, dia tak datangkan benda tu. Cuma dia ambil khulasah, mana dia ringkasan daripada hasil yang dia dapat daripada syair yang disyairkan oleh Qadhi Qawamuddin tadi ni. Kata dia, berkhidmat olehmu akan ilmu. Berkhidmat olehmu akan ilmu. Bagaimana khidmat ilmu ni? Kita hak tak reti ni, kita mengaji, tu khidmat dengan ilmu. Orang yang reti belah mengajar. Orang yang tak reti belah belajar. Itu mana kita baca dan kita mengajar. Kita mengaji, kita baca, itu mana orang yang berkhidmat dengan ilmu. Kena khidmat dengan dia ilmu ni.
Takhdul ilmu khidmah. Berkhidmat olehmu akan ilmu dan berkekalan akan menuntutinya, menuntuti ilmu. Berkekalan kita dalam menuntuti. Wa admu darsahu. Dan kita berkekalan dalam menuntuti ilmu. Ni yang dia berkata syair kan, ada setengah kata perkataan Nabi, ada setengah kata perkataan ulama ya. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi lah. Tuntut ilmu ni daripada mahdi. Buayan ilal lahdi, kepada liang lahat. Tuntut ilmu. Daripada buayan sampai kepada liang lahat. Menuntuti ilmu seperti berkhidmat dan berkekalan orang yang telah dapat akan kesedapannya, kesedapan ilmu. Orang yang dapat kesedapan ilmu, dia berkekalan, berkhidmat dengan ilmu. Dan kekal olehmu akan membacanya ilmu. Membaca tu dengan perbuatan yang dipujikan. Buat dengan perbuatan yang dipuji. Ke mana perbuatan yang dipuji? Dan iaitu perbuatan yang dipuji itu hafaz dan ulang-ulangkan. Itu buatan hak puji. Kita hafaz, kita ulang-ulang. Mana hafaz-hafaz ni, mana kita ingatkan dia. Kita mengertikan dia. Dan apabila hafal engkau dan ingat engkau akan suatu daripada ilmu, maka ulang-ulang olehmu akan dia. Tak? Bila kita ingat, bila kita hafal tu mana kita ingat kan? Kita reti kan? Dan ingat engkau akan suatu daripadanya, maka ulang-ulang olehmu akan dia. Kalau orang tu menerahlah apa yang kita hafaz. Dia orang tanya Syekh Ibrahim Al-Qahtani lah, orang panggil muhaddisin Mesir lah, Syekh Ibrahim Al-Qahtani hafizahullah taala. Ada kaedah tak mengapai ni? Dia mengapai belaka. Dia mengapai Sunan Sittah. Sunan Tirmizi, dia semua Sunan Sittah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah tu lah. 6 orang. Mengapai ke semua weh? Kalau kami pergi mengaji kita di Iskandaria, di Mesir tu, dia mengajar Sahih Bukhari. Dia tak bukan kita. Dia tak bukan kita bukan kita. Dan lepas mayam maghrib, dia zikir habis doa. Dia Syafi'i doa darah macam kita. Zikir darah macam kita. Lepas tu naik duduk atas kursi, dia buat kursi besar meja ni lebih kurang. Dia naik duduk, sila tu. Orang main letak mic ni. Dia baca. Dia terus baca. Kita tengok kita. Dia tak ada kita. Dia tinggi sikit meja tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Sekali kan. Baca. Qala haddasana. Siapa-siapa. Qala haddasana. Sampai qala Nabi SAW. Dia baca dengan adik. Kita tengok. Sebiji tak luruh. Tu ingat betul tu. Sebiji tak luruh. Kita tengok kita. Ni kita mengaji, kita topik. Dia tak tengok kita. Bila orang tanya dia, ada kaedah ngapai? Tak ada. Kaedah dia ulang iqra' tu je tak ada. Ulang iqra'. Faham tak? Jadi bila kita reti, kita kena ulang. Kalau tidak lupa. Tambah jenis tauhid, dia tak ada amalan, tak sama dengan pekah macam ni lah. Ingat kalau seminggu sekali sembahyang Fatihah pun kita lupa. Tapi dah hari-hari ni. Pula sehari sampai kalau yang wajibnya 5 kali sunatnya lagi apa lagi tu pun kadang-kadang lupa. Lupa Tapi kalau kata ni, tu yang kata kena ulang benda tu. Ulang.
Macam tauhid ni dia tak ada amalan macam tu. Bila tak ada amalan, jadi dia kena dengar selalu. Baru dia nak ni ya. Ya, kena dengar selalu, dengar. Tu. Saya hilang. Macam pasal dia jarang-jarang ya. Sekali-sekala. Kalau tu yang jadi gitu. Sebab tu bila dia kata gini, dia kata kita hafal apa yang kita hafal, apa yang kita ingat, dia suruh kita ulang-ulang. Kemudian mengkuat akan dia akan sesuatu tu. Akan sehabis-habis mengkuatkan. Mana bagi habis ingatlah, sehabis-habis ingat. Ingat sungguh. Kemudian tulis olehmu akan dia. Lepas bila kita ingat, kita tulis pula. Memang kaedah. Bila dia input, output dah. Kena bila kita masuk dan kita ngapai. Kalau nak cerap lagi ngapai kita, lepas tu kita tulis apa yang kita hafal. Barulah. Tidak lambat kaedah kita tulis kita. Jadi kita kadang-kadang ada orang dia boleh hafal okey, tapi imla'i dia kurang. Faham tak? Penulisan dia kurang. Pasal dia tak pernah wak keluar. Kaedah dia betul ya, tulis macam ni. Tulis olehmu akan dia supaya engkau kembali kepadanya. Supaya engkau kembali kepadanya, kepada sesuatu dan kepada membacanya. Tu atas pada kata kembali tu atas mengkuatkan. Menekuat mana meneguhkan. Supaya kita kembali itu. Sebab tu arwah Babalah Sarah. Dia pergi ambil ubat. Di Pendang, rumah Tok Guru Haji Aziz Pendang. Kenal lah. Tok Haji Aziz. Arwah meninggal lah Tok Haji Aziz pun. Walah meninggal. Bila pergi tu, Tok Haji Aziz ni dia kuat. Maksud dia kalau pergi lepas maghrib sampai Ansya dia tak keluar lah. Tunggulah. Tunggu. Dia hukum tu lah. Kerana dia ada wirid dia kan. Ada wirid dia. Pada maghrib sampai Ansya. Lepas Ansya baru dia buat. Nak buat ubat apa pun. Dan wirid dia jadi 2 kitab. Satu kitab lah Alpiah. Dia mengirik dengan Alpiah. Setiap malam. Dengan satu lagi tak ingat. Pergi bawalah ni. Tok Guru pondok benar pada berani tu. Dia tahu kata Tok Guru, bila tahu Tok Guru dia tahu. Halah hang mengapai Alpiah tu. Mengapai Alpiah. Tidak, aku tak mau buat. Tu Yazid ni tu anak murid Tok Kenali ni lapis tua lah. Umur 100 yang mati, umur 100 lebih. Dan dia tahu Tok Guru tu kelebihan anak murid Tok Kenali ni, dia tak heran kat orang. Tugah ataupun dia panggil haibah yang Allah Ta'ala bagi pada Tok Kenali. Walaupun anak murid dia tak nak ngaji Mekah, tak nak ngaji mana, ngaji kat dia tapi kehebatan dia pun ni tu kata gah Tok Guru ni karamah Tuhan bagi kat dia ni. Gah dia anak murid dia tak heran kat orang. Tu je. Maksud pasal apa? Tak heran pasal depa bahasa teguh ilmu hak depa mengaji dengan Tok Guru depa. Bila dia tahu babalah ni Tok Guru mengaji Mekah lah babalah ni. Bukan pondok di petani tu. Dia kata mu Tok Guru. Mu baca Alpiah lah. Mengapai Alpiah. Ngapai? Kalau mula daripada mula ni sampai habis 1000 bit. Dah habis tu dia kata mu dengar aku pula kata. Tu Yazid ni dia mula daripada 1000 ni mai ke 1. Boleh baca ya? Fatihah baca daripada dia bukan terbalik. Dia terbalik betul dia. Alhamdulillah rabbil alamin ayat pertama lah. Ayat ni Allah kali siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu ayat 7. Ambil ayat 6. Mampu tak ingat itu dalam kita baca sehari-hari tu. Betul tak? Kalau orang tanya, ia akan na'budu, ia akan nasta'in, sebelum tu apa selepas tu tahu apa? Dia tak apa. Sebelum tu apa ya? Nampak? Gitu je. Faham tak? Dia nak abang kata, tak boleh. Walaupun kita hari-hari kita baca. Nak maksud dia baca daripada ni, naik ke daripada atas turun ke bawah. Terbalik Tapi Tok Yazid boleh buat. Babalah golek kepala.
Ish. Golek kepala dia. Gila dia tadi bukan orang ni. Golek kepala. Ingat walaupun banyak matan dia nak boleh jadi tok guru ni bukan satu matan dia. Tapi golek kepala dia. Hari-hari duk main. Tapi dah pasal dia boleh baca daripada terbalik baca daripada atas ke bawah. Kita baca bawah nak kata okeylah kan. Alhamdulillahirabbil satu. Nama doa apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ni Ar-Rahmanir-Rahim sebelum dia apa? Dinamik kan juga alhamdulillahirabbil alamin tu pun. Tu hari baca. Tu nak abang kata supaya nak kejak kuat lah tu. Sebab tu dia suruh kita ulang. Ni nak cerita. Nak abang kata dia jadikan wirid dia. Nampak tak? Ilmu ni macam tu. Kau tidak lupa. Ulama dulu mengapai juta hadis. Imam Malik sejuta. Ibnu Asakir sejuta lebih hadis. Hang buat gimana? Kalau tak ulang ni tu. Dia ulang tu mana? Itu kelebihan Tuhan bagi kat depa lah. Tu beza kita tu cerita lain lah. Bukan ada tulis. Zaman tu lah. Duduklah kepala semua. Hang tanya apa benda pun. Imam Bukhari tu 10,000 hadis. Depa gol sekali bagi sanadnya matan dia duduk talin semua lah. Lepas tu suruh dia apa? Dia susun balik 10,000 dia atak betul. Tu nak abang kerana kuatnya dhabit dia, ingatan dia kuat. Kalau kita selera lagi selera. Jangan kata kita buka motor pun tengok je. Buka tu ni. Main-main nak pasang lebih skru. Skru lebih. Tu pun buka motor lah. Nak letak tempat dia. Cari tempat tak jumpa dah. Lebih skru tu. Tu nak abang kalau kita orang kaya tu sudahlah kita. Jadi kalau macam tu lah. Tapi ingatan ni pun kuat. Allah Ta'ala bagi tu. Tu mohon dah. Dia belacan tak banyak kot. Tak makan belacan. Tapi Imam Bukhari bukan Arab. Dia Ajam macam kita. Asal dia bukan berbahasa Arab. Bukhari dia bukan bahasa Arab. Bahasa mana ni Ajam. Ajam ni orang yang bercakap bukan dengan bahasa Arab lah. Tuturan harian dia tu bukan bahasa Arab. Itu dia panggil Ajam. Macam kita lah. Tak kira lah Ajam bahasa dia lah. Bukan bahasa Melayu. Dia bahasa dia. Tapi nak abang kata dia pun nak boleh Arab. Dia kena belajar macam kita. Tapi dia lebih bakal pun Imam Bukhari lebih pada tu Arab. Lebih pada Arab. La farqu bainal Arabi wal Ajami illa bitaqwa. Nabi kata tidak ada perbezaan antara Ajam dengan orang Arab melainkan beza dia takwa ya. Supaya engkau kembali kepadanya dan kepada membaca atas mengkuatkan. Maka apabila percaya engkau akan ketiadaan luput. Bila kita dah yakin dah. Percaya mana kita yakin. Ketiadaan luputnya. Ilmu yang kita baca tadi ni. Dan hilangnya. Mana kita yakin tak akan hilang. Maka bersegerakanlah olehmu. Kemudian daripada suatu. Baca balik tu. Kepada suatu ilmu yang baharu pula. Selepas pada tu baru dah dobit, dah ingat lah. Baru dia ambil hak baru. Sebab tu ulama dulu dia kejat. Melekat terus. Baru ambil hak baru pula. Serta mengulang-ulangkan barang yang terdahulu daripadanya. Dan serta berjinak-jinakkan bagi kelakuan hak yang baharu. Macam tu juga lah. Hak baru pun buat macam yang sama macam tu. Tambah ini. Jadi kita ulang ambil pada hak mula balik. Tambah hak baru. Tambah ni. Tambah hak baru. Dan usaha akan dia. Akan hak yang baharu. Dengan secukup-cukup usahanya. Mana secukup-cukup. Mana sekuat-kuat usaha. Dan mengingatkan olehmu. Mana mengajar olehmu akan manusia dengan ilmu engkau. Nampak tak? Bila kita dah dapat ilmu, dia suruh kita ingatkan. Ingat tu mana ngajak lah. Mengingatkan olehmu akan manusia. Mana mengajar olehmu akan manusia dengan ilmu-ilmu engkau. Taswir pada kata dengan bahawa pada kata mengingat-ingat bukan manusia tu. Dengan bahawa engkau mengajar akan mereka itu akan manusia. Supaya hidup engkau akan sebagai hidup yang berkekalan. Dan jangan engkau jauh daripada orang-orang yang mempunyai akal. Orang yang cerdik lah. Orang-orang yang untuk ilmu yang berakal ni.
kerana menyertai akan mereka itu memberi faedah, memberi guna, faedah memberi guna akan dikau, akan manfaat dunia dan akhirat. Dan jika engkau menyembunyikan ilmu, nescaya dibalaskan dikau dengan terlupa. Nampak? Terlupa ilmu lah. Hingga dilihat dan disangka akan engkau itu seorang yang jahil. Nampak tak? Kalau orang cuba tengok. Kita pasti tengok, orang ni dia mengaji banyak tapi dia tak bagi ke orang. Nampak macam orang tak hati ya. Macam tak suruh duduk kampung. Macam jadi macam orang kampung biasa lah. Gitu. Tak kira lah tu. Orang kampung ada pekat bila dia tak bagi kat orang tu. Macam orang akan nampak dia seolah-olah macam orang jahil lah. Nampak? Itu balasan lah Tuhan bagi. Lama-lama ingat. Mesti tak ingat berapa lah. Lupa biar. Tak. Dia mungkin dia tak mau nak mengajak. Dia tak mau ni. Dia duduk cara dia gitu kan. Lama-lama Tuhan bagi gitu. Dia ilmu ni bertambah dengan kita infak. Tu beza ilmu dengan reta. Reta ni kuih infak, kuih korang. Ada 10, bagi kat orang RM1, tinggal 9. Menjumpa lagi seorang, bagi pula RM1, tinggal 8 lah. Ilmu, bila kita infak, bagi, kuih tambah kita, kuih tambah kita. Itu lebihnya. Ilmu ni. Sebelum kita baca kat orang tu, kita baca kita dah. Kalau hak baca lah, saya segan. Pakai main baca tani tu, tengok tak ada ni. Kita baca kat orang. Kita dapatlah sekali. Lagi tapi habaq kat orang ni kita baca pula. Lepas tu kita explain pula lah. Dapat 2-3 kali dapat. Itu lebih tu ada dia kau mana aku ingat. Tu. Betul. Kalau kita sembunyi ilmu mana kita malas ni. Sebab tu Nabi kata kalau sembunyi mana tak mau nak abang langsung. Kalau timu ilmu mal'unun, orang yang menyembunyi ilmu itu dilaknat nah. Ini mana dia tak mau nak mengajar, tak mau nak bagi. Dia ada ilmu, dia boleh, tapi dia tak mau, dia duduk cara dia begitu. Betul dia kata, dan jika engkau menyembunyikan ilmu, nescaya dibalaskan dika dengan terlupa. Tuhan akan bagi kita lupa ilmu kita. Dah hang bagi hang banyak, hang tak buat apa Tuhan tarik kita sikit. Hingga dilihat dan disangka engkau itu seorang yang jahil. Orang tengok sampai orang kata seolah orang jahil dia ni Dia mengaji banyak awal dulu. Dan yang bodoh, jahil dan bodoh sama lah tu. Jahil itu bahasa Arab, bodoh itu bahasa Melayu. Kemudian dikekang akan dikau dengan kekang daripada api neraka. Kekang tu mana tali. Dikekang mana diikat akan dikau dengan kekang mana dengan kekangan mana tali daripada api neraka pada hari kiamat. Bukanlah lah. Pada hari kiamat. Ni yang Nabi kata dilaknat ni. Laknat ni mana dosa besar. Ulama kata la taqulu la'natu illa fi kaba'ir. Tidak dikatakan laknat melainkan pada dosa besar. Bila Tuhan sebut laknat, Tuhan sebut laknat, Nabi sebut laknat, semuanya dosa besar. Dosa kecil Nabi tak sebut laknat, Tuhan tak sebut laknat. Dan bernyala-nyala ia apa? Ia api neraka lah. Pada sekalian tubuh engkau. Tuhan bakar kita, Tuhan tambah ikat kita dengan kekangan api neraka tu lah. Kekangan tu, maka Tuhan balas kita, bakar kita lah api neraka. Dan menyala ia api neraka pada sekalian tubuh engkau. Tuhan bagi tubuh kita menyala dengan api neraka dengan azab. Dan siksa yang bersangatan. Siksa yang bersangatan. Lepas tu dia kata apa? Ada ba tu. Bersangatan. Habis dia kata tu. Intaha. Alik nun taha ya Intaha, selesai. Mensyarahkan maksud-maksud syair Qadhi Khalil yang tersebut. Jadi, dia tahu ramai lah syair tu. Tapi dia ambil khulasah. Maksud dia, kefahaman, ringkasan yang dia ambil daripada syair tu, habis dekat ni. Boleh faham tak? Kita pun bila dia khulasah intaha dekat tu, kita intaha dekat ni lah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah semula. Dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada munazarah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Boleh no? Pelan-pelan insyaAllah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.